Tumpuan berita hari ini, 4 RUU dibentang dalam persidangan DUN Sarawak minggu depan. Perintah tetap DUN Sarawak perlu pindaan semula. Sarawak metrai MOU sempena ulang tahun hubungan diplomatik Malaysia dan China. Projek Jambatan Batang Rajang dan Jalan Pasi dijadual siap Mac 2025. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Sebanyak 4 rang undang-undang RUU akan dibentang dalam mesyuarat kedua bagi penggal ketiga persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak bermula 11 hingga 20 November ini. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Wang Nasar berkata, RUU Perbekalan Belanjawan Sarawak 2025 akan dibentangkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Selain itu, menurutnya, turut dibentangkan ialah RUU Perbekalan Tambahan Kurungan 2024 oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas, RUU Sumber Asli dan Alam Sekitar 2024 oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan RUU Pengegihan Gas Pindaan 2024 oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi. By 1st January 2025, the Department of Environment will hand over the authority to regulate to the NRAB department, the Natural Resources Board, by 21st January 2025. The activities regarded as waste and handed over to the state authority for the state authority to manage will be metal and metal-bearing waste. Example, waste of batteries. Electronic waste, example, air conditioner unit. So you have all this being wasted here and there. So the state will manage the waste. So there will be licensing of the prescribed activities, namely of premises, conveyances, discharge of oil into Sarawak waters, pollution of atmosphere, noise pollution, pollution of soil, pollution of waters. So all this, to manage all this, will be handed over to the state authority. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena mesyuarat kedua bagi penggal ketiga persidangan DUN Sarawak yang dipengerusikan oleh Datuk Patinggi Abang Zohari di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak di Kuching pada Sabtu. Hadisama Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kohian, Menteri-Menteri Kabinet Sarawak, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan-Timbalan Menteri Kabinet Sarawak, Peguam Besar Sarawak Datuk Sri Safari Ali, Timbalan Speaker DUN Sarawak Datuk Idris Buang serta ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Sementara itu, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia turut memaklumkan bahawa sebanyak 350 soalan telah diterima daripada ADUN bagi persidangan DUN kali ini, yang mana soalan terbanyak iaitu 61 soalan adalah daripada Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak. Perintah tetap Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak memerlukan pindaan semula bagi memastikan sebarang petikan yang diambil dan dibentangkan dalam persidangan DUN adalah sahih dan benar. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Wang Nasar berkata, pindaan itu perlu dilakukan berikutan perintah tetap sedia ada sudah tidak lagi sesuai
dan tidak memadai untuk menghadapi cabaran semasa. The current standing orders are out of date and inadequate to face present and current challenges. The standing orders are inadequate, so requires an amendment. So the amendment is made so that anyone who asks question or make statement to verify statements, allegations or comments in newspapers, online news portal, social media and other online platform, or of private individuals or bodies, whether they are accurate or truthful. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat pra-persidangan mesyuarat kedua Penggal Ketiga DUN Sarawak ke-19 yang dipengerusikan oleh Premier Sarawak bertempat di Ibu Pejabat Parti PBB di Kuching pada Sabtu. Tan Sri Muhammad Asfiya menambah, perintah tetap ini turut memerlukan pindaan memandangkan DUN Sarawak perlu mentakrif definisi media sosial yang sehingga kini masih belum mempunyai definisi yang jelas. And if he's unable to make, then he cannot make that statement. So there must be veracity to the information, to the allegation made, and veracity or truth to the source of that allegation and that statement. And also the amendment will seek to define what is social media. Because at the moment, there's no definition. Pindaan perintah tetap ini akan dibentangkan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak dan juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, yang mana akan disokong oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Pai. Sarawak telah memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama Sabah, Indonesia dan Brunei Darussalam dalam satu majlis makan malam Anjuran Persatuan Persahabatan Sarawak China SCFA di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Jumaat. MOU tersebut ditandatangani oleh Presiden SCFA Datuk Wee Kok Tiong, Presiden Persatuan Persahabatan Malaysia China Sabah Dr. Oh Ee San, Presiden Persatuan Persahabatan Brunei China Dr. Muhammad Firdaus Abdul Rahman dan Ketua Umum Persatuan Persahabatan Kalimantan Tiongkok Ibu Octavia. Upacara penandatanganan disaksikan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koyan yang mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Turut serta ialah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Penasihat di Pejabat Premier Sarawak Pendidikan merangkap Penasihat SCFA Datuk Amar Michael Manin Jaong, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Hee Chang Kee, Presiden Beijing Return Overseas Chinese Federation, Malaysian Return Overseas Chinese Association, Wang Heking dan Pemangkul Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Song Chang Hong. Terdahulu, Datuk Amar Profesor Dr. Sim menerusi teks ucapan Premier Sarawak memberitahu langkah ini diambil bukan sahaja untuk memperkukuh hubungan diplomatik, malah mengeratkan lagi kerjasama ekonomi antara keempat pihak dalam pelbagai bidang strategik seperti perdagangan, pendidikan, pelancongan serta pertukaran budaya. Let us honor the achievements of the past and look forward to the promises of the future. Together, we have created something remarkable, and I believe that this partnership will only grow stronger. Our path forward is clear: to deepen our bonds, to champion sustainable and inclusive development, and to help build a stable,
prosperous region for all. Let us continue on this journey together as friends, partners, and stewards of our shared futures. Beliau berucap demikian dalam majlis makan malam sempena sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia dan China serta ulang tahun ke-30 penubuhan Konsulat Jeneral China di Kuching. Sebelum itu, Datuk Amar Profesor Dr. Sim turut berkesempatan menyaksikan pameran foto yang disediakan sepanjang majlis berkenaan sebelum dipindahkan ke pusat beli belah Fale untuk dipamer dari 11 hingga 13 November ini. Ditubuhkan pada 2005, SCFA berfungsi sebagai platform komunikasi antara Kerajaan Sarawak dan China bagi menggalakkan hubungan dua hala yang lebih erat di samping menyokong usaha mempromosikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan dan peluang perniagaan kepada masyarakat di China. Projek pembinaan jambatan Batang Rajang dan Jalan Pasi bernilai RM350 juta kini semakin menghampiri penyempurnaan dan dijadual siap sepenuhnya pada Mac 2025. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, meluahkan rasa puas hati terhadap kemajuan projek ini setelah menyempurnakan majlis final stitching yang menandakan selesainya bahagian utama pelaksanaan tersebut. Menurut beliau, ia akan menjadi pemangkin kepada pembangunan pesat di kawasan pesisir Sarawak, merangkumi infrastruktur dan sosioekonomi. Bridge in this road. We cut the travelling distance from Serike to Tanjung Manis. If you go through Cebu, which was originally about 2.5 hours, now reduced to 50 minutes. Kalau dari Meradong to Tanjung Manis, 50 minit. 30 minit. 50 minit. 50 minit. So it'll be a lot shorter. So that really bring the benefit to the people in this area. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Sarike pada Jumaat. Dalam perkara itu, Datuk Amar Douglas Ugah memberitahu Kerajaan Sarawak telah mensasarkan penyediaan akses jalan darat penuh dari Kuching ke Miri menjelang 2026. Usaha ini katanya bertujuan untuk mengelakkan kebergantungan terhadap perkhidmatan feri, seterusnya melancarkan perhubungan antara bandar-bandar utama di Sarawak. Beliau turut menegaskan bahawa Kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan segala projek pembangunan berjalan lancar dan berkualiti demi kepentingan rakyat. Tambahnya lagi, tindakan tegas akan diambil oleh Jabatan Kerja Raya JKR terhadap mana-mana kontraktor yang gagal melaksanakan projek mengikut ketetapan dan jadual. Hadir sama di majlis itu ialah Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan, Tan Sri William Mawan Ikom, Kapitan Ling Dien Yong serta beberapa kenamaan lain. Kekangan kewangan tidak lagi menjadi halangan bagi rakyat Sarawak untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti menjelang 2026. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Anwar Rapai berkata, ini susulan inisiatif Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS yang menyediakan pendidikan tinggi secara percuma kepada pelajar-pelajar yang layak di 5 institusi pengajian tinggi IPT milik Sarawak. Persediaan rapi oleh kerajaan negeri sedang berjalan rancak untuk memastikan pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar luar bandar dan pelajar-pelajar putra, mempunyai kelayakan yang cukup untuk masuk ke universiti. Jadi faktor kota ini tidak perlu diwujudkan lagi. Kalau semua boleh masuk tanpa ada memerlukan kewangan, semua faktor persediaan untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang sudah disediakan oleh kerajaan. Berikut menurut beliau semasa berucap di Majlis Apresiasi dan Anugerah Kecemerlangan Vokasional Sibu 2024 pada Khamis. Dalam ucapan sama, Datuk Anwar turut menyentuh mengenai beberapa inisiatif Kerajaan Sarawak dalam usaha memastikan pelajar terutama Bumi Putra mempunyai peluang untuk bersaing dan layak melanjutkan pengajian. Ujarnya, inisiatif berkenaan termasuk peruntukan berjumlah RM15 juta untuk program peningkatan pendidikan Sarawak SEEP yang menawarkan tuition percuma kepada pelajar tingkatan 3 dan 5.
Jabatan Muzium Sarawak menerima sumbangan 27 meriam miniatur daripada Peter Hammer, seorang jurutera yang pernah berkhidmat di Sarawak dalam satu majlis simbolik yang berlangsung di sebuah hotel terkemuka di Amsterdam baru-baru ini. Koleksi meriam ini diserahkan kepada pengarah Jabatan Muzium Sarawak, Nancy Jolhi, dengan disaksikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bersama timbalan menterinya, Datuk Sebastian Ting Chiu serta Setiausaha Tetap Kementeriannya, Datuk Sharina Hussaini. Peter yang berbakti di Sarawak Shell Berhad Miri dari tahun 1976 hingga 1984 menyumbangkan artifak bersejarah tersebut dengan harapan agar ia dapat dipelihara dan dihargai masyarakat di tempat asalnya. Tambahan, Sarawak memiliki nilai budaya yang mendalam dan kaya dengan warisan tempatan. Meriam miniatur itu yang diukir dengan seni halus menjadi sebahagian daripada koleksi berprestij Muzium Budaya Borneo sekaligus memperkukuh kedudukan muzium tersebut sebagai pusat global untuk artifak budaya dan sejarah. Majlis Islam Sarawak MIS bercadang untuk menaik taraf sijil pengajian Islam kelas agama dewasa ke tahap diploma iaitu peringkat separa profesional. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Mr. Taha berkata, cadangan tersebut akan dibincangkan secara lebih lanjut bersama Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS dengan menambah beberapa siri ujian serta mewujudkan silibus latihan industri LI untuk para pelajar. InsyaAllah untuk langkah ke depan kita berusaha bonding dengan IKMAS apakah sijil ini nanti boleh sampai ke tahap diploma. Itu usaha kita. Selalunya kalau ada sijil adalah ujian. Kalau diploma bertambahlah ujian. Barangkali diploma adalah latihan industri. Tidak salah seandainya tuan-tuan sebelum convocation kita hantar ke perkampungan saudara kita 1 minggu ke 2 minggu untuk dapat ilmu dan baliknya kita buat di sini. Karena tuan-tuan semua ini berlaku pada IKMAS. Bila kita di IKMAS, kita hantar tempatkan mereka 1 bulan di perkampungan saudara kita. Bukan lagi di pejabat-pejabat kerajaan. Beliau berkata demikian ketika berucap penyempurnakan Majlis Convocation Sijil Pengajian Islam Kelas Agama Dewasa Majlis Islam Sarawak KAD MIS sesi 2022 dan 2023 di Auditorium Pusat Informasi Islami Kuching pada Sabtu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak Jais Mual Suaud dalam ucapannya memaklumkan bahawa seramai 21 orang pelajar telah mengikuti KAD MIS pada sesi 2022 di Kuching, manakala sesi 2023 meningkat kepada 242 orang pelajar pelbagai peringkat umur di seluruh Sarawak. Tambah beliau, pada tahun ini pula, seramai 263 orang pelajar telah menyertainya yang mana 48 orang di bawah kategori sijil penyertaan kelas agama dewasa dan 225 orang lagi kategori sijil pengajian Islam. Jawatan Kuasa Kelas Agama Dewasa Majlis Sarawak juga turut memperakui penganugerahan kepada 2 kategori kecemerlangan pelajar, iaitu pelajar terbaik di peringkat bahagian, kategori lelaki dan perempuan, dan pelajar terbaik keseluruhan. Sekian, Buletin UKAS bersama saya, Hafizah Munirah. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS di Sarawak, The Job of Vidotmai dan UKAS Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan serotan Majlis Makan Malam sempena sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia dan China serta ulang tahun ke-30 penubuhan Konsulat Jeneral China di Kuching. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.